Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia untuk melanjutkan pelajaran pada malam ini. Saudara saya sekalian, saya doakan anda dalam keadaan sehat walafiat, okey? Dan saya mengharapkan seluruh keluarga, kalau yang dah mula boleh membaca, mendengar dan belajar, boleh join saya kalau sudi. Dan anda yang masih berkesempatan, sila kita tekan like, love dan share kalau boleh, sebab kita inginkan seramai mungkin supaya dapat belajar tentang satu lagi topik yang cukup panas sebenarnya, walaupun ramai orang tak sedar ataupun ramai orang tak merasainya, sebab this is another silent killer, iaitu dinamakan high cholesterol yang terlalu tinggi. Barang diingat, kolesterol zaman sekarang, ini kita mulakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat permulaan, anda kena faham zaman sekarang kolesterol tak perlu terlalu rendah. Seulang lagi sekali, kalau you tengah borderline ke ataupun yang tengah ke arah pergi naik ke atas, maksudnya kesempadan yang tinggi itu, jangan you terlalu risau pada malam ni. Siapa yang dah over, cuba bagi tahu kat saya. Siapa dah lebih daripada, selalunya doktor akan bagi ubat. Kalau 6.5 tu dia tak lepas you lah. Kalau 7 tu macam kena marah pula lagi. Jadi tak dengar cakap pula, kata suruh makan ubat tak mau makan. Tapi saya nak bagi tahu pada anda sekalian, kalau you masih lagi dalam 6.5, 6.9, 7.0, anda harus jangan terlalu panik. Malam ni saya akan cerita macam mana nak turunkan. Kalau atas pada 7.4, 7.5 tu elok jugalah you makan ubat sedikit untuk mengurangkan secara secepat mungkin, sebab takut lambat sangat nanti dia silent killer. Tahu silent killer? Silent killer ni dia tak tahu bila masa dia nak meletup. Faham tak faham? So saya mengharapkan kalau yang just, saya ingin tegaskan kat sini, kalau just borderline, jangan risau. Sebab apa, zaman dulu sebelum pertukaran kepada 5.5, 6.0, dah mula nak kena makan statin. Siapa yang dah makan ubat statin, ubat high blood pressure tu, high blood pressure memang ada kaitan lah kan. Selalunya dia dua beradik, dia datang dengan high blood, dengan kadang-kadang dengan diabetes sekali. Itu dipanggil sindrom X tu, metabolic syndrome tu, pernah dengar kan? Tapi malam ni kita fokus pada kolesterol saja, sebab ramai orang kan kolesterol menjadi penyebab utama kenapa kita kena heart attack, kenapa kita ada masalah stroke, dan lain-lain lagi tu. Jadi kolesterol macam tak baik sebenarnya. Body kita, saya bagi terus terang, Tuhan jadikan fitrahnya keluarkan secara automatik. You buat tak buat, dia buat sendiri sebanyak apa yang dipanggil, sebanyak 75%. Suara okey. 75% daripada kolesterol dalam badan kita dikeluarkan oleh liver kita tanpa you sedari pun. Jadi dia cuma 25% datang daripada diet. Berarti kenapa dia keluarkan kolesterol tu, berarti kolesterol diperlukan amat. Maksudnya sangat-sangat diperlukan. Cuma janganlah tinggi melangit, saya kata. Dan tak bolehlah sampai bawah pada 2.0, 3.0, tu terlalu rendah. Faham? Dan you tahu kan, saya dulu bekerja kat Majlis Sukan Negara, saya banyak melihat kalau wanita-wanita yang berlari jarak jauh, tahu, long distance, marathon runners, walker, kan dulu-dulu zaman kita menang banyak Southeast Asia, kita dapat medal tu, ramai orang Malaysia, budak-budak perempuan kita. Tetapi apabila mereka punya lemak terlalu rendah, kolesterol sampai hampir ni lah minimum kan, mereka tak ada period 5-6 bulan, kadang-kadang kalau yang dah kahwin pun tak dapat anak. Sebab apa? Sebab ada masalah dengan hormon dan sebagainya. Sebab salah satu daripada asal hormon tu datang ni daripada kolesterol. Kulit kita nak jadikan vitamin D, kalau kena matahari, kalau tak ada kolesterol terlalu rendah pun tak jadi vitamin D tu. Faham? Kalau kita nak buat membrane sel kita tu, kan kita ada double membrane. Setiap sel kita yang trilion berbilion-bilion tu kan, setiap sel kita tu ada double membrane. Double membrane tu diperbuat daripada kolesterol. Ada lagi, saya kata tadi, hormon termasuk testosteron orang lelaki. Kalau tak cukup kolesterol pun tak boleh juga. Okay? Bahkan kalau you nak buat bile kita untuk penghadaman lemak juga, dia perlukan kolesterol juga. Vitamin D saya dah kata tadi, nerve kita, saraf kita, myelin sheath semua tu, yang dia punya insulation dia tu, semua tu memerlukan kolesterol. Jadi kolesterol untuk otak macam mana pula pun diperlukan sangat. Sebab tu
orang yang buat keto diet dan sebagainya itu, mereka lebih memperdepankan kolesterol. Tetapi saya di sini ingin menyarankan supaya kita ambil langkah tengah ataupun kesederhanaan. Kalau apa pun, kalau baik macam mana pun, kalau terlebih, contoh kalau saya kata vitamin D tu saya gila-gila, so kata ambil lah D3, K2 dan sebagainya. Tapi kalau you over sangat, tak boleh juga. Apa saja pun dalam dunia ni, dalam hidup kita, mestilah dalam keadaan wasatiyah, mesti bertengah-tengah tu, tapi dengan syarat you faham apa yang berlaku. Jadi baik, balik pada kolesterol, kita tetap kena turunkan juga kalau dia terlalu lebih daripada sepatutnya. Bagi saya 7.5, 8.0 tu dah mula kena buat sesuatu yang agak serius dan segera. Tak boleh kita tunggu-tunggu bulan depan baru nak fikir, tak. Elok kita masuk balik dalam kawasan julat yang normal, tetapi tak perlu rendah. Itu maksud saya. Nombor satu ialah kita kena tahu, zaman sekarang ni kita ambil blood test, kita tengok total kolesterol, kita dah panik. 6.5 pun kan saya kata doktor dah mula kacau kita, nak bagi ubat dan sebagainya. Kalau tengok LDL pula, low density lipoprotein tu, apa yang dimaksudkan, orang selalu kata good cholesterol. Kalau dia terlalu rendah pun dah rasa-rasanya tak bagus juga. HDL yang sepatutnya bad cholesterol tu sepatutnya turun, tapi you nampak cross the border pula, pun kena tegur juga. Triglyceride satu lagi. So empat-empat ni selalunya dalam lab test yang biasa, tapi itu kalau betul-betul you nak belajar dah mula outdated. Malam ni bukanlah saya nak bagi pelajaran yang cukup advance sampaikan you bengang pula nak dengar. Seperti kita sekarang dah mula tengok test yang lebih serius, yang lebih orang panggil accurate, iaitu dipanggil small density LDL. Jadi LDL yang lebih halus itulah, saiz dia itulah, yang lebih kecil itulah yang sebenarnya orang cari. Yang penting ialah you kena belajar yang dimasukkan bila doktor tu betul-betul nak check you. Kalau you ada bermasalah family, ada banyak masalah sakit jantung, takut kena attack, dan you pun sampai tak boleh tidur, panik, biarlah doktor tu buat secara yang lebih serius, secara yang lebih, orang kata apa, detail, sebab dia kena ambil best marker, iaitu dia panggil SDLDL, bukan LDL sahaja. Betul-betul doktor yang pakar saja yang tahu buat benda ni. Kalau pergi lab biasa, takut dia nak baca pun tak faham. So make sure you pastikan, sebab SDLDL ni kalau luar daripada dia punya julat dia, range dia, kita kena risau. Pasal apa? Yang kecil-kecil ni lah sebenarnya, bukan LDL yang you baca dalam lab test tu, bukan HDL tu yang mainkan peranan sangat, bukan triglyceride pun jangan risau sangat. Yang penting ialah, tapi kalau tinggi sangat, saya kata apa tadi, mesti buat sesuatu. Ni yang saya kata borderline ni, yang you risau. Kadang-kadang dia dah cross pun you kena lebih risau, sebab yang kecil ni kalau dia pergi buat test pun confirm bermasalah, dialah yang sebenarnya masuk di bawah lining pembuluh darah you. Dia selit dirinya. Katakan lining tu ada 3 lapis. Yang paling dalam dipanggil intima, lepas tu dia panggil interna, tengah-tengah tu, lepas tu yang luar, yang ke dalam. Yang penting antara tengah dengan yang intima ni, dia masuk kat sini, dia selit. Dia selit, nampak ni rapat kan? Bila dia selit yang kecil-kecil tu, dia buka. Dia buka ni lah, yang ni dia punya lubang pembuluh darah you. Mula kan besar ni, tapi bila dia buka, dia jadi kecil kan. Yang ni darah bila nak jalan, dia sangkut. Macam kat jalan raya tu, kalau jalan dia tak sama, ada bumpy road kan, ada lubang-lubang, ada lopak-lopak, kadang naik, kadang rendah. Kadang-kadang JKR datang, dia tampal-tampal. Yang tampal-tampal tu lah sebenarnya yang dipanggil LDL dan sebagainya, supaya tidak berlubang. Tapi dalam dia tampal-tampal, orang marah kat dia. Pasal apa? Dia menyebabkan tak rata. Bila tak rata, lama-lama dia meninggi, kereta datang, dalam body kita, blood cell cuba nak lalu. Bila ramai sangat lalu ataupun nak melewati kawasan tu, dia jam tu lah yang dipanggil block. Itu yang boleh jadi, kalau kat kepala jadi stroke, kalau kat jantung jadi apa? Jadi heart attack. Faham? Kalau kat kidney, lain cerita pula lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, endothelium ni, lining dalam ni, dia bila bengkak, dia mula menutup macam tu, itu yang menyebabkan kita kena kurangkan juga
kolesterol secara petunjuk. Jadi sekurang-kurangnya kalau you nampak kolesterol you balik kepada normal tu, sedaplah sikit hati. Saya nak fokus kepada 10 cara. You dengar 5 hingga 6 yang pertama tu, kalau dapat ikut 5-6 pertama tu pun dah cun dah. Boleh? Nombor satu, jangan you melawak dengan DND diet. Rupa-rupanya DND diet tu membenarkan you mencepatkan proses mengurangkan kolesterol you. Tak termasuk lagi you punya blood pressure, dia datang sekali. Dengan diabetes pun dia turun sekali. Tapi fokus, bila kolesterol tu you tengok dalam masa 4 hingga 8 minggu, saya ulang, 4 hingga 8 minggu dia harus turun, paling lambat. Kalau sampai 8 minggu pun tak turun, berarti saya dah mula, ataupun mungkin you ada genetic problem yang susah sangat. Tapi mengikut fitrah gaya hidup kebiasaan dan penjagaan pemakanan, antara 4 hingga 8 minggu dia harus go back. Kalau tak normal pun dia mesti dah patah balik kepada angka-angka yang lebih reda dan menyedapkan hati you. Memang saya nak dia balik kepada normal lah. Tetapi ingat, bila kita lagi berumur, kalau dia tak turun sampai rendah pun, you jangan panik. Saya always say, kalau dia masih lagi ke paras yang tinggi pun, you tenang, masih normal. Okay, kecuali saya kata apa, atas pada 7, 7.5, atas pada 8, itu kena buat sesuatu yang lebih drastik. Baik, nombor satu ialah diet tu kena jaga betul. Pasal apa? Dia bukan sebab you makan terlalu banyak benda yang berlemak yang menyebabkan you tinggi kolesterol. Dia bukan menyebabkan you ambil santan ke. Selalu orang salahkan. Saya dengar ada lecture-lecture dalam, bukan saya nak salahkan siapa, mungkin ilmu tu kita belum belajar. Rupa-rupanya bukan disebabkan kolesterol yang baik tu, seperti minyak kelapa sawit, minyak olive oil, sacha inchi oil, semua tu, it is still very very good. Bahkan dia tidak menyebabkan kolesterol anda naik. Yang menyebabkan kolesterol you naik, jawapannya ialah gula. Gula ni tak kira lah you diet daripada asal mana pun. Sebab tu saya tidak pernah melawan ataupun taksub kepada satu diet. Sebab setengah orang tu, saya memang pantang kalau you kata diet orang ni tak betul, diet anda saja yang betul. No. Saya punya pun bukan the only one. Tetapi semua kena setuju yang gula merupakan musuh utama. Saya tak tahu sama ada you faham tak faham ni, tetapi siapa yang ada sweet tooth, you kena mulai malam ni kalau nak turunkan kolesterol dan penyakit-penyakit lain. Sebenarnya mestilah kita mulakan dengan buang gula dahulu dalam dapur kita, ataupun maksudnya dalam pemakanan kita lah. Kalau tak kat dapur, nanti makan kat restoran sama aja kan. So pastikan yang you bila pergi supermarket tu, dalam you punya troli tu banyak kotak tak, banyak tin tak, banyak paket tak, faham tak, banyak yang ada bertulis tarikh luput tak, expiry date. Berarti you dah ambil banyak bahan-bahan yang proses. Ini termasuklah fruit juice. Walaupun fruit tu bagus, tapi bila dia jadi jus dan dimasukkan dalam kotak, dalam tin, atau diproses atau diperah sampai jadi jus sahaja, itu pun out, asalkan dia ada gula, termasuklah sucrose atau fructose. Terutama sekali zaman sekarang ni high corn fructose kan, high fructose corn syrup, yang di mana-mana saja you dapat. High fructose corn syrup ni bahaya sangat dengan nama-namanya berbagai rupa. So pendekkan cerita, ambil whole food plant based, WFPB. Makanan yang datang daripada tanah, daripada tumbuh-tumbuhan, itu yang terbaik, yang belum diganggu. Maksudnya tak diproses. Ramai orang dah dengan buat diet dan puasa malam dan minuman water therapy dengan garamnya, dengan cara makan buahnya belah pagi, tengah harinya dengan sayur lebih, lepas tu yang hijau, karbohidratnya petang boleh makan. Kalau nak lagi cepat, makan cuma big meal tu sehari sekali, yang lain tu kita ambil dengan kacang-kacang. Nanti saya bagi tahu kacang apa nak makan. Lepas tu malam puasa sampai besok pagi, Isnin puasa, Khamis puasa, lepas tu puasa putih 13, 14, 15 bulan Islam tu. Ikut je. Okey. Kalau tak turun juga, saya minta maaf. Saya tak adalah nak kata apa-apa, tetapi saya boleh bagi lagi 10 cara yang boleh booster. Number 1 ialah oat. Hari tu saya cerita oat kan, OAT. Oat yang macam mana, siapa ingat? Instant oat? Bukan. Gandum boleh, tapi gandum yang belum diproses. Maksudnya gandum wheat yang you tak allergic pada, kalau tak allergic pada gluten, okey. Tetapi saya mulakan dengan oat dulu, sebab oat terkenal
Kalau you ambil steel cut yang belum diproses ataupun roll, dia panggil roll oat yang macam emping yang nampak masih lagi solid tu, yang belum halus, yang belum dekat nak jadi powder tu, kalau dia tak kata instant semua tu, dia kata organic pula, ambil cepat-cepat. Sebab apa? Yang ni you boleh ganti nasi you boleh ganti ubi you, dan orang yang nak turunkan kolesterol, oat is the number one. Terkenal satu dunia pun. Baik. Nombor 2 ialah kalau boleh tadi jangan lupa gula, susu dan daging. Okey, kalau betul-betul nak tengok turun cepat. Lepas tu nak cheat day 2 kali seminggu kan saya benarkan, sebab daging bukan haram. Okey, cuma tak boleh lah yang ada hormon, ada antibiotik, ada pembesar badan semua tu kan. You tahu kan, ada growth hormone semua. Baik, nombor 2 ialah saya nak tunjuk ni. Malam ni you copy ni. Anda pernah tengok ni kan? Apa ni? Daun apa ni? Cepat. Daun bawang. Okey. Alright, you tahu kan daun bawang ni? Ni pembantu rumah saya tadi pergi potong terus. Mentang-mentang saya tanam sikit. Tu saya minta, saya ingatkan dia nak cabut je, dia pergi potong ni, nampak ni. Habis benih dia nanti. Tapi tak apa. You daun bawang dengan campur dengan ni, daun apa ni? Layu dah saya ambil petang tadi. Daun apa ni? Siapa tahu? Cepat. Daun sup ataupun setengah orang panggil daun sadri. Boleh? Alah, yang ni semua you all tahu. Simple ni je. 2 ni, you ambil lebih kurang macam ni. You potong akar semua, bersih-bersihkan elok-elok, cuci elok. Lepas tu you buatlah, lipat ke tak lipat, tapi you potong halus-halus lebih kurang untuk kita buat masak periuk. Tahu masak periuk tak? Kalau banyak yang saya tunjuk ni, banyak ni saya tunjuk, lebih kurang 3 cawan air, you rebus dia sampai jadi 1/2, half, ataupun sampai, kalau nak bagi sampai 2/3 pun tak apa, tapi rebus elok-elok sampai paling lama you rebus sampai di setengah air tu. Kenapa? Sebab you nak minum air tu sebagai teh. Boleh? Buat, tahulah masak periuk kan, nak buat teh, macam you buat masak herba-herba lain pun macam tu juga kan. Dengan syarat kalau you boleh minum straight 2 kali sehari. Boleh? Pagi sekali, petang sekali. Buat je. Kalau nak simpan kat peti ais pun boleh. Kalau you nak buat lebih untuk besok pun boleh. Tapi saya tak cadang you buat lebih pada 2-3 hari punya supply. Faham? Sebab saya tak nak dia oxidize. Kalau boleh fresh lah you buat. Buat daun bawang dengan, saya ulang lagi sekali, dengan daun sup. Sebab ni petua yang ramai orang dah dapat manfaat dia. Kalau you study dia punya konten dalam sadri dengan daun bawang tu, memang ada kebaikannya untuk orang yang tinggi kolesterol. Kebetulan kalau you ada darah tekanan darahnya rendah, tak boleh amalkan benda ni, sebab dia boleh menurunkan lagi sedikit blood pressure. So kalau you ada blood pressure yang agak was-was tu, you ambil kurang sikit lah. You ambil mungkin dalam bentuk 3 sudu makan, cuba dulu tengok turun tak you punya blood pressure. Saya takut nak turunkan kolesterol, nanti turun sekali dengan blood pressure. Memang bagus, sebab dia selalunya datang sekali. Orang yang high blood pressure ada high kolesterol kan. Tetapi kalau you jenis orang yang hypotension, low blood pressure, berhati-hati dengan amalan saya bagi petua ni. Nombor 3 ialah santan. Semua minyak-minyak yang baik termasuk santan. Santan tu sebelum jadi minyak kelapa lah. Minyak kelapa pun bagus kalau nak buat masakan. Minyak kelapa dara lagi bagus, minum terus. Berapa banyak? 2 sudu pagi, 2 sudu makan, belah pagi, 2 sudu belah malam. Atau you ambil olive oil pun boleh, atau you ambil kelapa sawit pun boleh, kelapa sawit merah tu. Atau yang paling wajib, kalau saya kata wajib you marah, tapi di mana-mana you baca je lah, untuk nak turunkan kolesterol, nak turunkan banyak lagi radangan. Sebab salah satu penyebab kenapa kolesterol ni menyebabkan boleh block ialah disebabkan ada radangan di dalam pembuluh darah tu, lining dalam tu. Bila ada radangan, macam jalan dah mula rosak. Bila jalan rosak, nak ditampal tu LDL datang, yang dikatakan bad cholesterol. Bila datang dia tampal, itu yang nampak macam LDL salah. Sebenarnya LDL lah membantu menutup lubang-lubang tu. Namun disebabkan dah tak cantik jalan tu, penyebab yang tak cantik jalan tu ialah disebabkan oleh gula. Nombor 2, radangan, disebabkan oleh masalah infection dan sebagainya. Jadi you kena lawan dengan omega 3.
So nombor 3 saya kata apa tadi? Omega 3. Omega 3 ialah minyak yang datang daripada sama ada ikan yang kalau bersih, kalau you boleh makan, tapi kita tahu kita ambil daripada sachet inchi oil. Faham? Okey, baik, tak apa. Yang tu you dah pandai. Seterusnya, nombor berapa you tulis? Saya pun tak ingat lagi. Ke kacang. Kacang yang diatur untuk orang yang high kolesterol ialah nombor 1 walnut. Ada kaitan dengan design dia, konten dia. Dia bagi 3 yang utama: walnut, almond dengan chestnut. Pertama kali you dengar balik perkataan chestnut ni, buah kacang berangan yang digoreng dalam biji-biji macam hitam tu, macam carbon tu kan, di tepi-tepi jalan. Selalunya Chinese yang pandai buat tu, kacang berangan. Tetapi sekarang dah ada yang dah dikupas pun. Tapi kalau you ada hazelnut dan brazil nut, jadi 5 nut ni dijadikan sebagai makanan untuk orang yang kudapan, makan sambilan. Kalau you dah rasa mulut tu nak terliur apa-apa, jangan makan benda lain, cari kacang ni, walnut, almond, chestnut, hazelnut, brazil nut. Okey, siap dah ikut semua. Okey, sikit lagi, green tea, teh hijau. Teh hijau ni tak mahal, you order kat ni lah, online pun boleh, kat mana-mana. Tapi kalau dapat, ambil matcha tea, MATCHA, matcha. Okey, bukan maca lain, MACA tu lain. Matcha tea ni dia lebih refine daripada green tea biasa, dan dia mahal daripada green tea biasa lah. Okey, seterusnya beetroot. Cukup sampai takat beetroot ni. Kalau you boleh copy beetroot, tahu kan yang merah tu, you amalkan, masukkan dalam salad you banyak beetroot. Lepas tu you minum green tea. Pagi you ambil daun tadi kan, daun sadri dengan daun bawang tu, you dah buat minuman teh dia tu, minum. Amalkan dengan D&D diet, ikut. Kalau sekali-sekala you pergi balik pada celery juice yang selalu saya ajar dalam nak jaga kidney pun boleh, untuk nak jaga kolesterol. Tapi saya dah bagi cukup untuk you belajar. Cuma kalau you bosan juga, saya tambah bonus, iaitu beans. Semua jenis beans, terutama sekali kacang kuda, kacang kidney beans, lentils, yang tu boleh, lentils and beans, ke kacang dan bibijirin, nuts and seeds, very good. Cuma jangan terlalu bercupak-cupak makan. Maksudnya satu genggam, nak lepas geram je tu okey. Kecuali you nak buat salad, selalunya salad saya mesti ada kacang kuda, ada avocado. Avocado diletak kat penyakit apa pun dia hidup. Avocado ni, apa salahnya you all kalau ada tanah sikit, tanam banyak pokok avocado, boleh tak? Saya selalu gian lah, cuma kena rajin lah kan nak tanam pokok-pokok ni. So avocado is one of the best. Kalau you main banyak dengan herba, jangan lupa pada kawan kita turmeric, ginger, garlic, tu betul lah. Jadi ada daripada D&D diet ni, jenis-jenis makanan yang orang panggil common, tahu tak? Dia boleh letak kat mana pun dia hidup. Seperti moringa boleh hidup dalam ni pun boleh, daun salam, buah sirsak, pernah dengar tu, ataupun avocado dalam ni. Lepas tu apple dengan pear untuk tujuan kolesterol, apple dengan pear bagus. Lepas tu semua jenis sayur yang menghijau, sayur yang bagus untuk kanser seperti cruciferous vegetable pun bagus untuk sini. Jadi you kata, dok tak ada modal lain, tak payah modal lain, sebab yang ni pun dah bagus kan. Tapi kebelakangan ni saya selalu mengingati tu, jangan lupa kepada dark chocolate. Saya ingat 2 bulan lagi saya nak pergi carilah kilang mana-mana yang boleh buat betul-betul kualiti yang bagus. Sebab masalahnya dia orang selalu campur dengan susu, campur dengan gula. Dia kata kat situ 75%, tapi saya study saya ingat tak sampai 60% kot. Ada je dia buat. Sebab apabila kita rasa tu manis dia, kita, yalah, dia katalah ada stevia semua kan, tapi kita tahu tak, sebab dark chocolate ni sebenarnya kalau pure dia mahal lah kan. Okey, last kali kita tutup bagi mereka yang masih suka kepada buah delima. Lagi satu yang bagusnya untuk kolesterol ni, watermelon. Watermelon jangan diperkecilkan. Dia dah mula mainkan peranan yang cukup dahsyat. Tak payah buah mahal-mahal. Dan tutup cerita dengan berries. Kenapa saya berbulas? Sebab dia bukan makanan orang Malaysia, tetapi boleh dibuat
apa tu boleh diimport daripada overseas dan juga di Cameron Highland. Cuma saya selalu kata kat Cameron Highland tu orang yang tanam tu sendiri tak nak makan. Pasal apa? Dia tahu apa dia spray kat pokok tu, kat buah-buah tu. Cuba carilah, bawa balik sini, rendam elok-elok dalam sama ada cuka, apple cider vinegar ataupun baking soda ataupun dalam garam atau RX water. You boleh rendam dalam RX water tu supaya dia keluar sekurang-kurangnya mungkin 80% ke 90% dia punya pestisida. D3K2 kebiasaannya you dah ada kan dalam daily intake. You kena jangan lupa kepada cukupnya vitamin D3K2 kalau tak main dengan matahari. Lepas tu sacha inci untuk tujuan lain pun, tetapi untuk kolesterol wajib. Apa lagi yang wajibnya tu ialah yang saya kata tadi, kalau boleh biasakan dengan oats, ya. Jangan lupa cuba orang kampung punya ni. Saya memang jenis yang asal orang kampung, jadi kalau dia ada testimoni yang baik-baik, maksudnya ada orang dah dapat cerita yang dahsyat, walaupun belum cukup sainsnya dari segi kajian, kadang-kadang kita tak sempat nak tunggu sebab orang dah banyak dapat habuan daripada masak periuk. Daun sadri dengan daun bawang. Tak mahal pun yang saya bagi. Buat alright. Pentingkan juga tidur yang mencukupi. Selalunya stres kena turun sebab kalau kortisol tinggi, sama juga you susah nak turunkan kolesterol. Semua ada kaitan. Dan exercise yang ringan-ringan. Ingat, saya ajak you berjalan dan baru ni saya suruh buat pumping tu. Boleh? Dan ujung-ujung sekali jangan lupa kepada talian dengan pencipta kita. Allah punya terapi is still the best. Doa. Sebab ada orang yang degil sebabkan ada genetic factor. 5% you buat apa pun dia nak naik juga. Yang tu mungkin perlukan bantuan ambil ubat. Tapi ubat ni saya letak last sekali. Pasal apa? Dia ada kesan sampingan. Statin dah memang sepatutnya ditarik keluar dah sebenarnya daripada pasaran, tapi masih lagi maklumlah, mungkin kesan sampingannya tak teruk. Kalau dah sampai orang banyak meninggal macam dulu, ada 2-3 ubat tu keluar tak sampai 5 tahun kena tarik. Statin terkenal dengan masalah bagi kita letih, masalah bagi jantung kita pun macam lemah, bagi kita jadi liver pun tak berfungsi dengan baik dan mengganggu otak pun. Sehingga kan jantung pun kita nak protect dia, kalau ambil banyak statin dia mengganggu. Dan selalunya saya kata orang yang ambil ubat-ubat ni selalunya akan timbul masalah high blood pula. Kadang-kadang ada timbul dengan adik pada high blood, dia panggil, atau abang daripadanya dipanggil apa? Diabetes mellitus. Dia kan 3 beradik ni, high blood, diabetes dan high cholesterol. Baru datang sepupu dia nama apa? Penyakit jantung, penyakit autoimmune, lepas tu penyakit apa dia panggil? Obesity. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda dalam keadaan sihat walafiat. Kita mendekati penghujung tahun dan anda, saya minta bagi satu stimulasi ataupun rancangan hidup supaya bila cukup je tahun ni kita dah clear kebanyakan daripada penyakit kita, ataupun tahu sekurang-kurangnya ke mana hala tujuan untuk tahun depan. Bila datang resolusi baru tu, kita dah orang kata banyak lega, dan 2 bulan ni cukup untuk mengurangkan you punya kolesterol. Sebab saya kata apa, antara 4 minggu hingga 8 minggu harus reverse, InsyaAllah. Okey, saya doakan anda dalam keadaan sentiasa hidupnya bahagia, akhiratnya syurga. Alright, dan apa yang selalu saya kata tu, let go and feel good all the time. Terima kasih, jumpa lagi, dan semoga anda semua dalam keadaan berjaga-jaga. Jangan terlalu lupa diri sebab COVID masih lagi berleluasa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.